صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 49. Muka surat 49, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dia ada nota kaki di bawah tu. Nota kaki di bawah tu didatangkan kalau ayat Al-Quran surah apa, ayat yang keberapa. Kalaulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada imam mana, atau nota kaki di bawah tu lah. Jadi nota kaki di bawah tu, tengoklah. Dia ayat Al-Quran, nota kaki di bawah tu didatangkan surah apa, ayat yang keberapa. Kalau hadis Nabi ni riwayat daripada imam mana. Contoh hadis tadinya, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri, rawahu Muslimun. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim, wal Imam Ahmad, Imam Ahmad, wa Turmizi, Imam Turmizi, wa Ibnu Majah. Kemudian hadis riwayat oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Turmizi, Ibnu Majah ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atau hak nota kaki itulah. Pasang tau. Yang mana saya kadang-kadang tak baca. Sebab masa saya mengaji dahulu, tubuh saya ada yang nota kaki tu tubuh saya baca, ada yang nota kaki tu tubuh tak baca. Gitu je lah. Mana ialah duk pondok ni mengaji kitab Penawar Bagi Hati ni berulang-ulang lah. Pondok gitulah. Kitab-kitab Penawar Hati ke, Minhajul Abidin ke, di antara kitab-kitab yang bukan kata berulang-ulang. Terkadang di satu masa tu satu guru, dua guru aja. Kadang-kadang di masjid tu satu guru, sebelah petang pula tempat lain pula, madrasah lain pula, surau lain pula, pondok lain pula, ada pula baca, ustaz lain pula baca. Malam tu ada pula, sebab kita fahamlah pondok ni dia lah, mana kalau kita cakap agak, dia tidak ada sistematik. Tak sistematik ke tak? Kita panggil. Dia makna hak
kuk surau ni, kuk pondok ni, atau atas masing-masing guru bawa. Guru bawa ni pula kadang-kadang atas masing-masing lah. Hak nak belajar tu mitok. Hak nak belajar tu mitok tu, hak mana hak agak agak rapat dengan dia, hak tu mitok biasanya turut hak rapat. Gitu. Pada ni. Sebab dia satu masa tu banyak tempat. Jadi kalau orang ni tengok penawar hati di satu kuliah tu tengah dah. Di kuliah tapi waktu lain ni, tempat lain, ustaz lain. Tengok nak habis dah. Awal tak ada ni. Kebetulan ada satu kuliah tu di surau ke, di musalla ataupun di pondok ustaz tu ke sendiri, hak ngaji lama-lama tu lah. Kepala telaah lah hak ngaji lama-lama, dia habis satu kitab. Jadi anak murid hak biasa dengan dia ni kok, ustaz baca penawar hati gitulah. Jadi dia pun baca gitu. Jadi gitulah cara mengajinya. Dia satu-satu masa dia pondok ni dia hanya tumpu pada satu kuliah, adalah kuliah Tok Guru. Kuliah Tok Guru hak nombor 1 tu, dia baca kuliah tu di masjid, tidak boleh baca kat lain. Ustaz-ustaz ke, kepala telaah ke, kena naik mengaji. Kena naik mengaji. Ustaz ke, kepala telaah ke, hak budak baru ke, hak budak baru wajib kena naik belajar. Lepas habis time hak tu guru ni, barulah ustaz-ustaz kepala dipanggil kepala mutalaah. Kepala telaah dia panggil kepala mutalaah ni pelajar-pelajar lama. Maka dia pun masing-masing hak ada yang mengajar di masjid yang sama, hak tu guru mengajar. Ada yang mengajar di musalla, di surau, dia ada lah. Ada nama tu, surau hilir, surau hulu, surau ternaik, surau terjatuh, dia ada lah nama tu. Ada ni. Tu hak atas surau. Hak di pondok-pondok ni hak ngaji lama-lama ni pula. Gitulah. Hak pondok-pondok ni biasa tak ramai lah, cukup lah untuk sebuah pondok dia tu. Kalau kadang-kadang hak agak orang ramai minat, duduk di lambu pondok. Kadang-kadang duduk bawah pondok. Gitulah mengajinya. Sebab bukan mengajar di surau. Jadi macam contoh kitab-kitab penawar hati ni, dia memang boleh ngaji lah kita kata. Situ baca tengah dah. Cari ada orang ngaji ngajar daripada awal, ada tu. Jadi masa saya mengaji kitab penawar hati ni, ada tok guru yang nota kaki dia baca dan saya ada buat catatan, dan ada yang nota kakinya tidak dibaca. Kadang-kadang saya mengaji satu dua guru ni guna kitab yang sama, cuma guna warna pen yang tak sama. Ni hak warna pen biru, ni hak warna pen hitam. Ada ni. Kadang-kadang dah tak ada tempat dah nak catat, ada pula mengajar beli kitab baru, barulah. Hak kitab kosong guna warna biasa. Kalau catat ni warna pen yang pertama biru lah. Yang pertama barulah ulang yang kedua dengan tukar lain pula, barulah tukar warna hitam. Itu lah. Tukar warna hitam. Kadang-kadang nak pakai juga yang ketiga tu lah. Kadang-kadang payah lah. Ada warna hijau, ada warna merah pun ada. Tapi kalau yang tiga tu catatan kuranglah sedikit sebab sudah banyak catatan. Tu kadang-kadang jadi warna merah. Pelik kok, kitab apa warna merah? Dah warna biru. Guna dah untuk satu tuan guru. Warna hitam guna dah untuk satu tuan guru yang lain. Jadi nak membezakan, kita nak membezakan. Nak membezakan. Kadang-kadang terpaksalah cari kitab kosong lain pula. Untuk supaya tidak ni tak bolong lah orang panggil. Jadi saya biasanya mengajar ni macam mana tunggu saya baca. Tapi hak biasa tunggu saya bacanya memang nota kaki tu dia tak baca. Dia tak baca nota kaki. Ada tunggu yang baca, tapi hak tunggu hak saya lebih apa? Lebih terkesan lah pengajian ni tak baca nota kaki. Jadi saya pun biasanya tak baca. Nampak nota kaki tapi tak terbaca. Kita pasang tu. Nombor 1 ada kurungan, nombor 2 ada kurungan.
Hak nombor 1 tu fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya. Tengok tu. Surah An-Nazi'at ayat yang ke-37. Tu. Saya tak baca tu dahulu. Maka baca sendirilah. Baca sendiri hak nata kaki tu. Artinya bermula dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Bermula dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Ini nak membicarakan berkaitan dengan dunia. Tajuknya adalah pembicaraan berkaitan dengan sifat kecelaan yang ketujuh, kasih akan dunia, hubbud dunia. Kasih akan dunia adalah satu sifat kecelaan. Kemudian didatangkan apa dia dunia. Didatangkan dua pengertian dunia. Pengertian dunia yang kedua itulah yang lebih mudah kita faham. Dunia adalah tiap-tiap perkara yang tidak memberi manfaat selepas daripada mati, itu dunia. Adapun akhirah, cerita ni dunia, tapi didatangkan akhirah macam mana pula? Akhirah ni tiap-tiap perkara yang memberi manfaat kemudian daripada mati, walaupun perkara tersebut adalah rupa dunia. Ada ni. Jadi dunia ni perkara yang tidak ada manfaat selepas daripada mati, walaupun rupa akhirah. Akhirah adalah perkara yang bermanfaat lepas daripada mati, walaupun rupanya dunia. Gitu. Kemudian terdahulu saya sudah tekankan berkaitan dengan ilmu. Yang mana sesiapa yang hendak dunia kena ada ilmu. Sesiapa yang nak akhirah pun kena ada ilmu. Man arada dunya fa'ala bil ilm. Siapa yang nak dunia maka lazim atasnya dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'ala bil ilm. Siapa yang nak akhirah maka lazim atasnya dengan ilmu. Nak dunia kena ada ilmu. Nak akhirah pun kena ada ilmu. Jadi kalau kita nak akhirah kena ada ilmu. Akhirah apa ni? Tiap-tiap perkara yang memberi manfaat selepas dia mati dia panggil akhirah, walaupun perkara tu zahirnya adalah perkara dunia. Jadi macam mana nak jadikan perkara yang rupa zahirnya dunia dijadikan akhirah? Ilmu lah. Sebaliknya, tanpa ilmu akhirah, walaupun perkara tersebut rupa akhirah, tidak dinamakan akhirah tapi dinamakan dunia. Contohlah akhirah ni amal ibadah kita lah. Itu akhirah. Amal ibadah akhirah. Amal kerjaan untuk cari nafkah itu dunia. Zahirnya begitulah. Amal ibadah adalah akhirah. Amal tu bahasa Arab, bahasa kita pekerjaan. Amal bahasa Arab, kita pun panggil amal juga. Tapi amal ni pekerjaan. Amal akhirah. Mana amal ibadah. Jadi satu amal pekerjaan dunia, contoh untuk cari nafkah. Jadi walaupun rupanya tu amal akhirah buat ibadah, tanpa ilmu akhirah, ibadah tu tidak ada manfaat daripada mati, maka tidak panggil akhirah, dia panggil dunia. Terutama sekali tanpa ilmu akhirah, hak akidah, hak iman. Tak ada ilmu akidah, tak ada ilmu iman, walaupun rajin buat amal rupa akhirah sembahyang, itu bukan akhirah, itu dunia. Ini kita faham molek. Rajin beribadah, rajin semayang,
Ilmu akhirahnya mana? Ilmu aqidahnya mana? Ilmu berkaitan dengan imannya mana? Tak ada. Nak jadi akhirah macam mana? Belum bicara lagi ilmu sembahyang. Belum bicara lagi ilmu tasawuf. Untuk memastikan ibadah kita tu manfaat lepas dia mati jadi bekal. Sebaliknya orang yang ada ilmu akhirah, walaupun amal tu amal dunia, rupanya kerja cari nafkah, tapi letak niat molek. Cari nafkah ini untuk menyempurnakan tanggungjawab nafkah keluarga. Bila dapat rezeki yang lebih luas untuk meluaskan pembelanjaan keluarga, biar keluarga akan duduk dalam keadaan senang. Rumah pun rumah yang keadaan senang, lega, lapang, molek, mudah buat ibadah. Faham tak ni? Mana dah kadang ekonomi stabil, supaya buat ibadah pun jadi tenang. Itu dipanggil akhirah. Walaupun amal pekerjaan itu adalah rupa dunia kerana bekerja. Apa dah ni? Kalau ada rezeki lebih, nak infak apa semua. Kalau ada rezeki lebih, nak jadikan sebagai simpanan. Kalau ada apa-apa musibah yang berlaku, tidak menyebabkan keluarga kita ni kesempitan di masa akan datang. Sebab apabila kesempitan, kefakiran, mudah kepada kekufuran pula situnya. Mana biar ada apa simpanan. Manakala ada apa-apa musibah, malang tidak berbau. Maknanya keluarga kita tidak dalam keadaan tersepit, terdesak, meminta-minta. Tersepit, terdesak, meminta-minta ni, jadi kemungkinan bila tersepit, terdesak ni, dia mudah nak tertarik kepada hak kekufuran. Nak supaya keluarga kita tidak ditimpa seumpama tu, maka kita ada simpanan. Tujuan kita apa? Supaya ada apa-apa yang berlaku, agama anak kita, keluarga kita selamat. Letak niat molek. Jadi akhirnya jadi akhirah, walaupun rupanya rupa perkara dunia. Kena ada ilmu. Kita buat rupa akhirah, buat amal ibadah, sembahyang, berjamaah. Ilmu akhirahnya macam mana? Tadi ilmu akidahnya macam mana? Ilmu berimannya macam mana? Tak ada akhirah. Walaupun rupa semayang sekalipun, walaupun rupa akhirah sekalipun. Sebab akidah yang terpesong, amal ibadah, tidak ada manfaat di hari akhir, tidak diterima, bahkan duduk dalam keadaan sebesar-besar dosa. Di akhirahnya neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun rupa zahirnya kuat semayang sekalipun. Itu bahagian kita lah. Macam mana pula bahagian akhirah keluarga kita? Bahagian akhirah isteri kita, bahagian akhirah anak-anak kita, ilmu. Tadi cerita keluarga kita macam mana pula? Kita nak jadikan keluarga kita, anak isteri kita, anak-anak kitanya selamat di hari akhirah. Ilmu akhirahnya mana? Kalau kita tak ada ilmu akhirah, wa amal sendiri, kita nak bawa keluarga kita kepada akhirah, kita tak kenal akhirah. Kita tak kenal akhirah. Kita pun tidak ada ilmu akhirah, ilmu akidah pun tidak ada, ilmu bicara iman cara halusi pun tidak ada. Betul macam mana kita nak bawa keluarga kita pada jalan akhirah? Akhirnya kita, keluarga kitanya semata-mata hidup dunia, tak ada akhirah. Tak ada. Walaupun rupa akhirah itu dunia, dapatlah hidup dunia. Nampaklah sembahyang, keluarga yang sembahyang dapat dhamma baik atas dunia. Akhirahnya ada bahagian ke tak? Tak ada faedah akhirah, dia tak panggil akhir, dia panggil dunia. Ini kena atur molek. Kena belajar molek ilmu akhirah. Jangan bercakap saja. Jangan buat rupa akhirah saja, takkan jadi akhirah. Nak akhirah, wa man arada dunya wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang nak akhirah, maka lazim atasnya, mesti atasnya dengan ilmu dengan ilmu. Nak akhirah, maka lazim atasnya dengan ilmu akhirah. Mana ilmu akhirah? Ilmu agama lah.
Mana agama? Islam, iman dan ihsan. Pecah ilmu kepada tauhid, fiqh dan tasawuf. Ketiga-tiganya fardu ain. Ijma' ulama. Lengkap dah ilmu akal tiga ni? Tak lengkap. Ketiga-tiga tak lengkap. Salah satu dari tiga, tak ada ilmu, tak ada akhirah. Tak ada ilmu, tak ada akhirah. Terutama sekali ilmu akidah, ilmu berkaitan dengan iman. Ni ambil molek hak dalam kitab pernah bagi hati ni. Dunianya apa? Akhirahnya apa? Kita berbicara dunia adalah perjalanan kita ke akhirah. Matlamat diri kita, kalau kita akhirah, ilmu molek. Biar apa yang kita kerjakan adalah amal akhirah, bukan amal dunia semata-mata. Itu berkaitan dengan takrifan dunia, kemudian ditambah dengan takrifan definisi akhirah. Kemudian diri dunia tidak tercela. Yang dicela pada syarak adalah kasih akan dunia. Itu yang dicela pada syarak. Kasih akan dengan bahawa melampaui akan perkara yang harus kepada perkara yang haram. Pilih hidup dunia dengan mengikut hawa keinginan yang diharamkan. Itu dipanggil kasih akan dunia yang dicela pada syarak. Kalau hati kita kasih sayang akan dunia, itu dia ada peringkat-peringkat dia lah pula. Pada ni. Sebab dunia ni umum. Terdahulu kita bicara kasih akan harta dicela pada syarak. Harta pun termasuk dunia. Kemudian sifat kecelaan yang keenam terdahulu, kasih akan kemegahan. Kemegahan pun adalah dunia. Kemudian keluarga kita, anak cucu kita, itu pun adalah perhiasan dunia. Ada ni. Memanglah kita ni kasih belaka tu. Harta benda yang ada dengan kita pun kita kasih dan sayang. Anak cucu kita sebagai perhiasan dunia pun kita kasih dan kita sayang. Jadi kasih dunia ni setara manakah yang dicela pada syarak? Itu kena ngaji satu-satu tu. Ada ni. Ada orang kerana bersibuk dengan cucu, belajarnya tidak. Tinggal belajar. Sebab apa? Sekarang ni sibuk dengan cucu. Pada cucu tak ada kena-kena dengan dia. Itu tugas mak ayah dia. Tiba-tiba dia kena tak belajar sebab sibuk dengan cucu. Dia jumpalah amal. Amal dia jumpa tu nak buang habis dunia. Nak buang habis dunia macam mana? Kerana dunia cucu pun kamu tinggal belajar dah. Nak buang habis dunia ni. Harta benda nak buang habis ni. Nak buang habis mana? Dunia sebelah tu suami tu dunia juga. Nak buang macam mana? Cucu yang tak ada kena-ngena pun hak dunia tu pun kerana cucu hak perhiasan dunia pun kamu tinggal dah belajar. Dia jumpa je nak amal hak nak buang dunia konong ni. Nak buang dunia, nak buang macam mana? Dah dunia ada di hati ya? Ada pula ajar nak buang dunia, infak lah. Infak berhabis. Nak buang kasih akan harta, mana ada harta derma belaka. Mana-mana jumpa mana. Ni. Itulah hak tepat. Cocok kat tu. ATM. ATM dah. Mana-mana jumpa ATM, cocok habis dalam kad tu, infak semua. Biar dunia harta hilang di dalam hati. Buatlah. Siapa buat mula-mula? Hak tukang ngajar tu buat mula-mula. Ajar tukang ngajar tak apa ustaz saya bawa ustaz, saya turut belakang ustaz. Ada berapa kad bank ustaz bawa dalam dompet duit ya? Ada 2-3. Pak ustaz derma habis. Lepas tu saya turut lah. Tengok nak derma ke tak? Cara nak buang dunia di hati, infak semua. Buang semua dunia di tangan. Itu bukan cara dia. Tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar siapa? Siapa Sayyidina Abu Bakar? Kawan kamu ke? Siapa Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ni manusia yang nombor 1 selepas daripada para rasul dan para anbiya. Ada ni. Selepas para rasul, para anbiya, siapa nombor 1? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Siapa yang nombor satu dibangkitkan selepas itu sekali kedua, selepas para rasul, para anbiya? Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang akan pertama-tama masuk syurga selepas para rasul dan para anbiya? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar nombor dua pun hanya infak separuh daripada harta. Dia nak banding dengan Sayyidina Abu Bakar. Ni nak buang dunia di tangan. Dah betul gitu. Orang nak buat amal ni, nak berzikir, nak hilangkan dunia di hati. Tidak semudah yang kita bicara. Sebab dunia sudah apa ni? Sudah ni berlapis-lapis dah di hati kita ni. Tak? Kita macam mana dunia di hati kita? Daripada kita kecil, buka mata ni hak tak boleh buka molek tu, hak kena angkat tu, hak kena mandi tu. Faham tak ni? Hak bangun pagi itulah, hak mak ayah dukung akak pergi bilik air mandi, nak pergi sekolah, kena sekolah supaya nanti boleh kerja, makan gaji sedap, senang hidup dunia. Kecil itu sudah dibicarakan dunia. Sampai ke meningkat umur dewasa balik, dunia. Akhirah tidak ada. Akhirah hanya rupa saja, rupa semayang, tapi ilmu akhirahnya tidak ada. Dunia ni macam mana di hati? Bukan setakat dunia tu berselapuk, bukan dunia yang dicela pada syarak di hati. Kemudian barulah pecing tu nak buang dunia di hati. Waktu nak buang macam mana? Ambil zikir, dia ambil waktu. Orang tua ni pun nak buang dunia di hati. Ada satu cara buang dunia di tangan. Derma habis harta ada. Ada satu cara pula, ambil zikir dia, akan hilang dunia di hati. Hak ni semua apa? Istijal, orang gopoh belaka. Peluang besar syaitan untuk menipu daya anak Adam. Dunia di hati tidak dicela pada syarak. Dunia mana? Kasih mandi celak pada syarak atau kena ambil faham boleh. Orang awam memang tidak boleh buang dunia daripada hati. Melainkan atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di hati kita ni kan, ada apa? Ada kehidupan kita lah. Itu dipanggil dunia. Tapi dunia macam mana nak jadi akhirah? Itu bicara ilmu lah pula. Dengan ilmu dan amal kita, moga-moga dunia tu jadi akhirah. Itu je. Nak buang dunia tak boleh. Sampai tahap maqam muqarrabin aulia, bukan kata dunia, akhirah pun tidak ada di hati mereka. Sebab sebagaimana dunia tu makhluk, akhirah pun makhluk. Yang di dunia para muqarrabin hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia tak ada di hati, akhirah pun tak ada di hati. Ni bicara hak muqarrabin, hak maqam aulia. Benar. Dia ada tahap-tahap kena letak molek. Kalau tidak, kita akan mudah terpedaya dengan tawaran-tawaran nak jalan cepat, nak hilang dunia di hati. Amal ni amal. Lepas dia amal tu berzikir 2-3 malam, rasa lega dah dunia di hati, rasa macam hilang dah. Dia ingat kesenang dunia hak sudah sebati seumpama tu 2-3 malam hilang. Ni rasa hilang sungguh. Itu ada tipu daya syaitan, bukan semudah tu. Bukan semudah tu. Bukan kalau ada orang beri amal pada kita, zikir ke tarekah ke, dia war-warkan dengan tawaran. Kalau mokcik amal ni, berzikir banyak ni, mokcik akan rasa macam ni, mokcik akan bermimpi ini, mokcik dapat ni. Hak ning dipanggil kalau bicara bab zikir tarekah, inilah sejahat-jahat adab hati yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab ditawarkan dengan perkara lain. Faham tak ni? Mokcik ni pun ambil, dia berzikir, rasa sungguh, boleh dah, tak ada dah di hati. Apa dah? Bahan bodoh ke? Bahan bodoh ke? Kena tipu atas darat orang panggil. Kena tipu atas darat. Lepas tu macam mana tu? Boleh hilang sungguh tu. Kelibat daripada syaitan. Syaitan akan dia perkara-perkara ni ada di hati kita ni semua daripada syaitan. Akhirnya syaitan pun pelonggorkan sikit. Dunia di hati pun rasa kurang. Dalam semayang pun hilang dah
Ni hilang dah hati kepada perkara lain, lebih daripada khusyuk. Selepas saya beramal ni, hati pun jadi khusyuk. Mudah je dapat khusyuk. Siapa yang mengurangkan ingatan hati kepada perkara dalam sembahyang? Sebab yang duk tayang hak mari di hati kita tu macam-macam. Siapa yang tayang? Syaitan yang tayang. Bila dia ambil jalan-jalan salah, syaitan pun pelonggok tu biar dia tertipu dengan amal yang salah, dengan nampaknya hati pun sudah khusyuk dalam sembahyang. Sebab tu kata ini golongan yang istiqjar, digopoh dinok, dia tak ada seperengkat, tapi hak salah ni dia mudah dapat. Hak sebenar tak semudah tu. Kita ni hati bukan kata penuh dengan dunia, kita ni penuh dengan dosa. Nak bersih hati, nak dapat khusyuk sebagaimana aulia dan para sahabat, mereka suci daripada dosa, suci daripada selain daripada Allah. Kita ni dosa siang malam. Dosa siang malam, lepas berzikir, mudah dapat khusyuk. Faham lah. Kita bukan setakat dosa siang malam, dosa budak kena habis lagi. Dosa budak kena habis lagi. Ni akhir zaman ni. Yelah, hak nak ngaji molek dah, hak jadi apa? Tewing hak jadi pasal lain tengah jalan. Yelah, biasalah gitu. Biasa dah. Lepas tu saya biasa duk sebut semua bahagian masing-masing. Habis cerita. Ustaz hak duk ngaji ustaz tu sekarang ni bahagian masing-masing. Sesat, tak usah fikir. Bahagian masing-masing. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ni ada orang viral dalam FB. Rezeki ni semua ni Allah Ta'ala telah tetapkan. Kenapa lagi nak bersibuk-sibuk dengan apa yang ditetapkan oleh Allah? Adapun syurga belum ditetapkan, maka beramal ibadatlah sungguh-sungguh. Kata orang ni pula. Mana ni? Harta benda ni semua telah ditetapkan oleh Allah pada azal. Kenapa kita nak bersibuk dengan perkara yang ditetapkan oleh Allah? Adapun syurga belum ditetapkan, kena bersungguh-sungguh. Jadi syurga ni belum ditetapkan Allah pada asal. Ni dia nak ambil bicara kalam hikmah ni sebenarnya. Kalam hikmah. Ni dalam mata hikam tu lah. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Nabi itu dah kita hikam. Bersungguh engkau pada perkara yang telah dijamin dijamin akan dikau rezeki lah, dan cuai engkau pada perkara yang dituntut daripada engkau amal ibadah. Dalil bahawa hati engkau tu hati yang sudah apa dah? Sudah gitulah. Hati yang gelap, hati gitulah, mana hati yang sudah tertutup. Mana engkau bersungguh pada rezeki yang telah dijamin oleh Allah, tapi engkau cuai daripada perkara dituntut daripada engkau, iaitu ibadat. Itu hati orang yang tertutup dia panggil. Bukan kata hak akhirah tu belum ditetapkan oleh Allah. Maknanya yang dituntut pada kita buat amal ibadah, kita cuai. Rezeki dijamin oleh Allah, kita bersungguh-sungguh. Tapi bukan kita suruh tinggal cari rezeki, bukan. Itu punya bersungguh-sungguh ni mana zahir batin fokus betul-betul. Mana kena cari rezeki. Tapi jangan bersungguh-sungguh sangat. Siang malam mikir hati je. Janganlah begitu. Tak dalam kitab hikam. Tak ada lah kata rezeki telah ditetapkan oleh Allah, kenapa lagi nak bersibuk-sibuk? Syurga belum lagi ditetap oleh Allah, maka itulah yang kita kena bersibuk. Tak ada gitu. Orang pun kecoh dalam FB. Ada yang kata salah, ada yang kata betul. Mana syurga belum ditetapkan. Kata ada orang kata salah. Allah Ta'ala telah tetapkan segala-gala, sama ada dunia ataupun akhirat. Ada yang setuju pula.
Jadi dia jadi macam-macam lah. Atas bahagian masing-masing lah. Atas bahagian masing-masing. Jadi sekarang nak bicara berkaitan dengan dunia. Kemudian dia akan bicara berkaitan dengan kasih akan dunia, sifat kelakuan hati yang dicela oleh syarak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Artinya bermula dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Jadi sekarang ni dia nak bicara berkaitan dengan dunia. Dia nak bicara kemudian berkaitan dengan syurga. Jadi kalau nak bicara berkaitan dengan syurga, dia akan bicara berkaitan dengan iman. Sekarang ni bicara syurga, walaupun di sini syurga ni untuk kafir, syurga atas dunia lah. Dia bila sebut hak masalah, hak berkait dengan hak akhirat, dia akan sebut berkaitan dengan iman lah, berkaitan dengan iman pada ni. Sebab sekarang ni nak banding dengan untuk kafir, dunia ni umpama syurga. Untuk orang beriman, syurga sebenarnya di hari akhirat. Syurga sebenar bagi orang beriman di hari akhirat, sebebas-bebasnya, tak ada dah. Zuhud tak ada dah. Sabar tak ada dah. Tawakul tak ada dah. Tak ada dah. Tu sebebas-bebasnya. Itulah syurga bagi orang yang beriman. Atas dunia orang beriman penjara. Tapi syurga berimannya adalah syurga di hari akhirat, bukan syurga di dunia, bukan. Nak bicara buat syurga di hari akhirat, iman. Orang beriman, dunia ni penjara. Tapi bagi orang kafir, dunia ni adalah syurga kepada mereka. Lepas tu huraian hadis ni ada pelbagai lah. Apa maksudnya? Dunia ni menjadi penjara kepada orang beriman. Syurga yang sebenar bagi orang beriman, syurga di hari akhirat. Adapun bagi orang kafir, dunia ni adalah syurga kepada mereka. Syurga kepada mereka. Sebab apa? Di hari akhirat mereka akan masuk neraka yang sebenar-benarnya. Seksaan yang bersangatan, yang berkekalan. Jadi atas dunia ni, walaupun orang kafir ni, orang kafir yang apa kedana sekalipun, syurga dah. Apa kedana orang kafir ni, syurga dah atas dunianya. Dia miskin, lepas tu dia sakit, syurga dah. Di hari akhirat, alam barzah, tu seksaan yang berpanjangan selama-lamanya. Jadi dengan rupa seksaan lah atas dunia ni, dengan kemiskinan, dengan kesakitan, macam-macam atas dunia, syurga nak banding dengan hari akhirat. Lepas dah mati nak banding dengan barzah. Atas dunia susah macam mana susah pun, syurga. Satu lagi maksud syurga atas dunia kepada orang kafir ni, mana bebas. Orang kafir bebas kan? Orang kafir tak ada hukum, dia bebas. Jadi tempat bebas tu dia panggil syurga. Tempat bebas dia panggil syurga. Sebab syurga akhirat memang bebas. Orang kafir ni di mana mereka bebas? Di dunia. Syurga bagi orang kafir. Adapun orang Islam, walaupun kaya raya kehidupan di dunia, itu bukan syurga kepada mereka. Sebab dengan sekelip mata ditunjukkan nikmat syurga yang sebenar di hari akhirat, walaupun dia senang sesenangnya daripada lahir sampai ke mati, hilang dah. Ada ni. Sesaat sahaja ditunjuk dengan syurga yang sebenar. Seseorang ini daripada lahir sampai ke mati tak pernah susah. Hilang terus lalu dah. Dengan sesaat melihat syurga yang sebenar. Makna dunia ini bukan syurga kepada orang beriman. Walaupun dalam keadaan duduk tinggi mana sekalipun. Syurga yang sebenar, akhirat. Di dunia, penjara. Apa makna penjara? Banyak peraturan. Tak bebas.
Kan penjara kan bebas? Tak bebas. Banyak peraturan. Hak bebasnya di mana? Di hari akhirat baru bebas. Sebaliknya orang kafir, atas dunia ni mereka bebas. Syurga tu. Mereka bebas atas dunia. Tapi lepas dia mati, tak ada lah bagi merekanya. Sebab tu orang kafir ni dia susah. Baik matilah dia pun bunuh diri. Oh, dia berhadapan dengan hak lebih berat, lebih susah lagi nak banding atas dunia. Seksaan berpanjang di alam barzakh. Bila kau nak kiamat? Kiamat dibangkitkan kembali. Berat pula di mahsyar dianya. 50,000 tahun di mahsyar, kiralah. Biarlah, bicaralah. Kalau kata ke neraka pun ke neraka lah. Dia ingat ke neraka tu macam mana. Dibicarakan masuk neraka. Lebih terseksa daripada mahsyar lagi. Kamu kafir kan? Susah dunia dia bunuh diri. Walah dia akan berhadapan dengan alam yang hampirnya alam akhirah. Habis dah lah alam akhirnya orang kafir ni. Tapi dia bunuh diri tu, lepaslah dia daripada seksaan, maka tidak sedar dia akan berhadapan dengan seksaan yang lebih lagi, pada masa yang lebih panjang dengan alam dunia. Di alam barzakh. Tapi orang kafir bunuh diri tu dia tak ada lah akhirahnya. Tak ada akhirah. Lepas tu dia bunuh diri. Dikir dia ni mati senyap. Lepas tu dia bunuh diri tu. Kau tahu hak lepas dia mati hak sebenarnya macam mana. Orang beriman lah pula jadinya. Orang beriman takkan bunuh diri. Susah macam mana pun. Dan sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Ada wa mal'unun. Ad-dunya mal'unatun. Lepas tu wa mal'unun. Ada wa. Ada. Rumi pun ada. Rumi ada wa. Dia setengah riwayat dia tak ada wa tu. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dia di khabar yang kedua. Mal'unatu khabar yang pertama, mal'unun ma fiha khabar yang kedua. Itu setengah riwayat lah. Ada apalah ni? Setengah riwayat tak ada wa tu. Illa zikrallahi ta'ala, zikrallah, bukan zikrillah. Dah zikrallah, tak ada zikrallah dah. Orang kata tu. Zikrullah, zikrallah. Illa zikrallahi wa ma walahu wa aliman. Wa aliman tak atas pada zikrallah lah. Wa muta'alliman. Kalau zikrullah kena wa alimun wa muta'allimun. Illa zikrallahi wa ma walahu wa aliman. Itu nasab betul kan? Wa aliman di zikrallahi, bukan zikrullah. Wa aliman wa muta'alliman. Artinya dunia itu ditinggalkan akan dia. Dunia itu ditinggal akan dia dan jauhkan akan dia. Ditinggalkan ditambah mal'unatun. Ditinggalkan dan dijauhkan. Dia mal'unatun ni kalau kau dilaknat lah. Maknanya dijauhkan daripada rahmat. Dijauhkan daripada rahmat tu asal makna mal'unatun. Dijauhkan daripada rahmat. Ni dunia asal. Dan ditinggalkan dan dijauhkan barang yang di dalamnya. Wa mal'unun ma fiha. Maknanya dunia dan barang di dunia ni ditinggalkan dan dijauhkan. Dijauhkan daripada rahmat. Ditinggalkan dan dijauhkan. Melainkan hak dunia yang tidak dilaknatkan. Melainkan zikrallahi dan barang yang kasih Allah Ta'ala akan dia daripada segala ta'ah. Dan orang yang alim dan orang yang belajar. Zikrullah. Malaikat zikrullah ini barang yang ada atas dunia,
Tetapi hak ni tidak dijauhkan daripada rahmat. Hak ni lah hak kita kena ambil, jangan jauhkan. Sebab apa? Hak ni yang mempunyai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Dan barang yang kasih Allah Taala akan dia daripada segala taat. Itu saya tidak dilaknat, yang tidak dijauhkan daripada rahmat. Kemudian zikrullah, zikrullah ni dia umumlah zikrullah ni. Jangan zikrullah hanya berzikir tarekah tu, zikrullah dia umum. Apa-apa perkara yang mana kita mematuhi akan segala syariat Allah, dia panggil zikrullah dah tu. Siapa? Kita mengerjakan suruhan Allah. Kenapa? Kerana kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan orang cari nafkah tu pun zikrullah tu. Sebab apa? Sebab dia mencari nafkah kerana nak menunaikan perintah syarak. Zikrullah dia panggil. Ada ni. Dia umum zikrullah ni. Termasuk belajar ni pun zikrullah. Majlis ilmu, majlis zikir dia panggil. Ni sebut zikir-zikir kok. Dia hanya sempitkan kepada zikir tarekah contoh. Itu zikrullah juga. Tapi jangan sempitkan. Sembahyang pun dipanggil zikrullah. Selebih berzikir pula, membaca Al-Quran, zikrullah. Dia umum zikrullah ni. Perkara-perkara yang mana kita buat kenapa? Kerana menuruti perintah Allah. Maksudnya kita ingat akan Allah. Dengan bahawa kita ingat akan suruhan Allah. Kita ingat akan hukum hakam Allah. Itu dia panggil zikrullah, dia panggil. Dia zikrullah ni gak pegang tasbih dia faham ni. Zikrullah, kita ingat akan Allah dengan bahawa kita mengikuti segala perintah Allah kerana kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Kerana kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah termasuk perkara yang rupanya dunia. Hak kata yang dijauhkan daripada rahmat tadi ni, dunia hak asal. Bukan dunia hak jadi akhirah. Itu termasuklah zikrullah yang tidak ditinggalkan dan tidak dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang yang kasih Allah Taala akan dia pada segala taat. Dan orang yang alim, orang yang berilmu dan yang belajar ilmu. Ini yang tidak ditinggalkan dan tidak dijauhkan. Ini penuh dengan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kau kira orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu masuk dalam barang yang Allah Taala kasih dah tu. Ketaatan dah tu. Ada ni. Barang yang kasih Allah Taala akan dia segala taat. Belajar bukan taat. Kenapa lagi orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu ni disebut secara suku. Walaupun sudah masuk dalam barang yang kasih oleh Allah Ta'ala akan dia bersegala taat tu. Kenapa? Kerana nak sebut suku, nak cerita kelebihan dan kemuliaan dua ni, kelebihan kemuliaan yang lebih tinggi. Memanglah orang berilmu dikasihi oleh Allah, orang menuntut ilmu dikasihi oleh Allah. Masuk dah dalam barang kasih Allah Ta'ala akan dia bersegala taat. Taat lah gitu. Tapi dibilang suku. Sebab apa? Sebab dia ada kelebihan, kemuliaan yang lebih nak banding dengan ketaatan yang lain. Ketaatan lain, barang yang Allah kasih ni tinggi dah. Tapi berilmu dan belajar ilmu, hak ni dia ada kelebihan suku pula. Walaupun sudah masuk dalam barang yang kasih Allah Ta'ala akan dia bersegala taat, disebut suku pula. Orang yang alim dan orang yang belajar ilmu. Sebab kita dua keadaan ni, kita kena jadi salah satu daripada dua. Kena jadi salah satu daripada dua. Bahkan orang yang berilmu pun diusaha supaya boleh belajar ilmu pula. Ya, kadang-kadang orang yang berilmu, belajar, tapi dia tak tinggal belajar. Orang berilmu, orang yang belajar agama,
dan ada ilmu, tapi dia tak tinggal belajar ilmu. Sebab apa? Sebab berilmu tu satu kelebihan, menuntut ilmu satu kelebihan yang lain. Ada. Tapi kedua-dua sudah masuk dalam zikrullah, dan kedua telah masuk dalam barang yang kasih Allah Ta'ala akan daripada segala ketaatan. Hak ni sahaja hak perkara atas dunia, tetapi yang tidak ditinggalkan dan tidak dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tu kata zikrullah tadi ni, hak manfaat lepas daripada mati. Kita mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun perkara tu perkara yang rupa dunia. Dunia yang ditinggalkan ada dunia yang tidak ada manfaat lepas dah mati. Dunia hak asal-asal sebenar. Dunia hak sebenar. Bukan rupa dunia tapi jadi akhirah. Itu barang yang Tuhan kasih dah lah tu. Hak dunia hak jadi akhirah. Hak kata ad-dunya mal'uni, mal'unatun ni dunia dilaknat, yang ditinggalkan dijauh dari rahmat. Dunia yang asal yang tidak ada manfaat lepas daripada mati, sama telah dunia yang memudaratkan lepas daripada mati. Ni dunia asal yang tidak ada manfaat lepas daripada mati. Tak ada manfaat, tak apa lagi. Bukan setakat tak ada manfaat, terkadang memudaratkan kita lepas daripada kita mati. Hak tu lagilah. Dunia hak haram-haram tu lah. Dunia hak halal tapi tidak ada manfaat lepas daripada mati. Sebab apa? Sebab tidak disertakan dengan ilmu akhirah untuk menjadikan perkara rupa dunia asal biar jadi akhirah. Sebab tanpa ilmu akhirah. Tapi kalau dengan ilmu akhirah, dunia hak rupa zahir dia akan menjadi akhirah, hak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya seperti ada dunia itu dicela, demikian juga adalah ia perhomaan bagi akhirah. Jadi dunia ni dicela, tapi dunia hak asal lah. Tapi dunia juga menjadi tempat kita berusaha untuk mendapatkan hasil di hari akhirah. Sebab kita beribadah di mana? Di dunia. Kita beribadah menggunakan apa? Barang dunia. Pakaian, barang dunia. Tempat, barang dunia. Apa dunia belaka tu? Ada ni. Kemudian kita nak ibadah ni, kita kena makan, barulah bertenaga, barang dunia. Ke dunia ni lah kita nak cari bekal akhirah. Tapi asal dunia ni hak ni dicela. Hak dunia hak yang tidak manfaat mati, tambah pula dunia hak sampai ke jadi mudarat di hari akhirat. Tapi dunialah tempat kita buat amal ibadah sebagai bekalan di hari akhirat. Bahawa tidak ada orang yang boleh meninggalkan dunia, cuma jadikan dunia sebagai akhirah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.